Alhamdulillah, aku nak ucap ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Imran Sam Official dengan sumbangan sebanyak RM44.90. Salam Bang Kimi, doakan saya agar dipercepatkan jodoh serta diperbanyakkan rezeki. Semoga dengan pemberian saya ini abang lebih bersemangat untuk membuat video. Masya Allah, sudah tentu saya akan jadi lebih semangat dengan pemberian ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas hadiah ini daripada Imran Sam Official. Seterusnya daripada Ayak Koroy, dia juga salah seorang daripada membership Kimi Skoverto dengan sumbangan sebanyak RM6. Ya katanya. Terima kasih banyak-banyak Ayak Koroy. Terima kasih dah menjadi membership untuk Kimi Skoverto, Patreon Kimi Skoverto. Akhirnya kita telah mendapat pendedahan berkenaan bangsa milik Kuma yang sebelum ini dikatakan antara bangsa yang hampir pupus dalam dunia One Piece, which is bangsa Buccaneer, yang dikatakan memiliki sedikit kekuatan daripada bangsa Gergasi. Alright, kita kupas sikit on bangsa Buccaneer ni dulu jap, tapi sikit je lah. So aku ada buat sikit research lah on high scaling. So aku dapati ada sedikit sebanyak persamaan antara Kuma dengan Whitebeard yang mungkin akan lead to sebenarnya Edward Newgate juga adalah dari bangsa Buccaneer. Sebab kalau kita tengok, tinggi Kuma adalah 689 cm, manakala Whitebeard adalah 666 cm. So dia ada sedikit sebanyak persamaan lah dekat situ kan. Dan mungkin ada yang akan cakap, buat apa nak ambil tahu pasal Whitebeard pula, dia kan dah mati. Pada aku perlu juga untuk dipertimbangkan Whitebeard ni. Pasal kita kena ingat, kalaulah benar apa yang dikatakan oleh si nenek tua Buckingham Stussy yang mendakwa Edward Weevil adalah anak kepada Edward Whitebeard, maka Edward Weevil akan mewarisi darah Buccaneer sekiranya Whitebeard berketurunan Buccaneer juga. Dan dekat situ kita boleh tengok juga persamaan antara Weevil, Newgate dengan Kuma. Kizaru sendiri pernah cakap sebelum ini bahawa kekuatan Weevil semirip kekuatan Oya Haji masa dia muda-muda dulu. Dan bukan Whitebeard sahaja, Big Mom pun, kalaupun dia bukan dari keturunan Buccaneer, mungkin dia berasal dari satu jenis bangsa yang agak istimewa juga. I mean hybrid juga macam Buccaneer ni. Sebab tinggi dia pun boleh tahan juga, which is 880 cm. Dan dia juga sebelum ini ada passionate untuk berkolaborasi dengan bangsa Giant. Tu tak kira lagi dia pernah tinggal dekat Elbaf. Lepas tu pula kekuatan dia pun boleh dikira dahsyat jugalah untuk seorang budak yang mampu untuk membunuh Beardfall Jorul, the Giant Leader. Dia tepis pakai tangan je serangan pedang Jorul tu, dan dengan sekali hentak kawan langsung ke kubur. Jadi kalau kita nak masukkan Whitebeard dalam list Buccaneer, sebenarnya kita tak boleh tinggalkan Big Mom juga yang Pound tu suami Big Mom tu ikut korang lah. Kalau korang rasa suka, korang letaklah dia dalam Buccaneer juga. Kalau tak, ikut korang lah, tu kira halal. Selain tu, since kita dah ada bangsa Buccaneer ni, bolehlah kita katakan sekarang ini dalam kategori bangsa Gergasi dah ada 6 subkategori dalam bangsa Gergasi itu sendiri. Sebab sebelum ini, yang pertama kita ada bangsa Giant itself dengan ketinggian lebih kurang sekitar 2100 cm. Yang kedua pula kita ada Ancient Giant dengan ketinggian 6700 cm. Lepas tu kita ada bangsa Wotan, Wotan, juga dari subkategori Giant yang berhybrid dari bangsa Gergasi dan Fishman. Ketinggian dia tak diberitahu pula setakat ini. Cuma si Wadat Sumi ni si Sumi ni dia agak ada belik sikit. Saiz dia memang ikutkan dah melebihi tinggi Ancient Giant dah pun, which is 8000 cm. Tapi dia still belongs to keluarga Fishman jenis Tiger Blowfish. Keempat, kita ada Artificial Giant yang cuba di-develop by gangster Gastino. Kelima, kita ada Yeti Cool Brothers, which is Rob and Scotch kat sini lah. Diorang juga, kalau kita rujuk One Piece Wiki, diorang juga berasal dari keturunan Giant. Dan last but not least, the Buccaneer Tribe. Kemudian di scene dekat sini, kita boleh tengok yang Bonnie pada ketika ini memang betul-betul hopeless. Garcia dah julang Bonnie ke atas sambil dia arahkan Vice Admiral dia untuk halakan senjata doang ke arah kepala Bonnie. So pada saat ini, Bonnie memang akan matilah pasal Luffy dah exhausted, Sanji, Vegapunk dengan Frankie dah kena pin, Zoro tengah berlawan dengan Lucci. So tinggal Jinbe, Brook, Nami, Chopper, Robin dan Usopp saja. Mana tahu mungkin Usopp akan shoot kepala Garcia dari jauh ke, atau Jinbe akan lontar dia punya silat air dia tu kan atau sebagainya lah kan. Ataupun sebelum ni kita tahu, lepas Kuma dihentikan Akainu di Marijoa, lepas dia kena hanyak tang kepala, mungkin ingatan dia dah coming back. Dan since Bonnie pernah masuk ke memori dia sebelum ini, Kuma dapat mengesan keberadaan anak perempuan jelita dia tu, dan Kuma boleh berteleportasi ke Egghead
Manalah tahu kan, alang-alang cerita pasal Kumar kat sini. Dan mungkin kalau Kumar datang ni, if and only if, berkemungkinan besar Kumar akan mati di Egghead Island untuk memberi laluan kepada anak dia untuk larikan diri. Atau berkemungkinan yang lain, kita still ada ancient robot yang telah sadarkan diri. Tak tahulah kalau Drum of Liberation stop, dia pun stop daripada berfungsi kan. Tapi kita kena take into consideration juga pasal robot tu. Kemudian sebelum eksekusi Bonnie berlaku, Bonnie telah teringat pasal bapa dia yang menceritakan pasal Sun God Nika. Yang part ni aku tak nak go detail sangat sebab aku akan hasilkan video asing berkenaan kaitan Buccaneer dengan Nika dan bagaimana kaitan ini akan menyebabkan pahlawan-pahlawan Elbaf akan sujud di hadapan Luffy. So nantikan, okay? Alright, untuk part flashback clap ni, which is bapa Kumar dengan Kumar ni, aku just nak bagi tahu betapa zalimnya Tenryubito ni. Sebelum Clap dibunuh, di panel ini kita boleh tengok mata Clap telah dikorek. Dan kita pergi ke flashback 38 tahun yang lalu dekat God Valley. Aku ada 3 poin yang aku nak huraikan, which is part 6 peti harta dekat sini. Kedua pasal Figarland Garling, ketiga pasal Genie. Cumanya pasal Genie tu aku rasa aku ada bahas sikit dalam video yang lepas, so aku tak ceritalah dalam video ni. Alright, pasal 6 peti harta tu, aku memang tertarik dengan ada perbahasan dalam TikTok yang ada beberapa nakama tag aku dekat sana. Alright, first, sebelum kita borak pasal harta tu, jom kita borak pasal main player dalam God Valley dulu. Dalam penerangan chapter 957, Sengoku tak mention Roger Pirates tau. Dia instead, Sengoku bagi tahu bahawa Garp join dengan Roger. So kat sini kita ada Roger dan kita ada Garp. Lepas tu ada Figarland Shanks, Figarland Garling dengan Jagarcia. Dari tim Revolutionary Army pula kita ada Bartholomew Kumar, Emporio Ivankov. Dari tim Rocks Pirate pula kita ada Rock Dizebek, Whitebeard, Big Mom, Kaido, Shiki dan Captain John. So dari 6 peti harta tu, aku quite setuju dengan teori yang diorang tag aku tu. Sebab apa aku setuju? Penguat poin aku adalah peti harta tu sendiri. Sebab sebelum ini kita boleh tengok Devil Fruit Hito Hitonomi disimpan dalam peti harta juga. Devil Fruit Ope Openomi pun dalam chapter 765 pun disimpan dalam peti harta juga. So agak logik kalau dalam 6 peti harta tu ada Devil Fruit. Dan kalau kita tengok dari saiznya pun sangat tidak logik kalau dalam peti harta tu contain harta karun ke apa. Sebab come on lah, ni Tenryubito kot. Kalau nak bagi emas, mau satu pulau dipenuh dengan emas baru diorang terima kan. Dan mungkin disebabkan itu jugalah menjadi penyebab kenapa Rocks di Zebek ni berminat untuk datang ke God Valley. Maybe somehow dia dapat maklumat tentang tournament dan ganjaran tournament itu dah tiris kepada dia. So penteori di TikTok tu ada cakap mungkin dalam peti tu contain Devil Fruit Phoenix yang diambil oleh Whitebeard dan diberikan kepada Marco. Kedua, Uo Uo Nomi yang diambil oleh Big Mom dan diberikan kepada Kaido. Ketiga, Inu Inu Nomi model Okuchi no Makami yang diambil oleh Kaido dan dimakan oleh Yamato. So tinggal 3 Devil Fruit saja. Yang ni kena berteori sikit lah. So kalau Kurozumi Higurashi ada kaitan dengan Kaido sebelum ini, dan sebelum ini masa flashback Orochi, Higurashi pernah tampar muka dia dan bertukar jadi muka Shiki. So possibly Higurashi pun pernah berada dalam kapal Zebek dan mungkin dia juga ada semasa insiden God Valley. So mungkin dia telah ambil Devil Fruit Yamata no Orochi dan berikan kepada Orochi. Kelima, since kita dah pun tengok transformation Jagarcia nampaknya persis yokai dalam legenda Jepun, so tak mustahil Devil Fruit yokai juga ada dalam senarai 6 Devil Fruit dalam peti harta tersebut. Dan Devil Fruit yang aku maksudkan adalah Hito Hitonomi model Onyudo yang juga merupakan salah satu daripada yokai dalam legenda Jepun. Dan Devil Fruit yang keenam berkemungkinan adalah Hito Hitonomi model Daitsu yang diambil oleh Garp dan dimakan oleh Sengoku. Dan aku tak rasa ada Devil Fruit Hito Hitonomi model Nika dalam salah satu daripada peti harta tu. Pasal based on info yang kita dapat, world government tak pernah berjaya possess Devil Fruit Nika ni kan. So akan jadi sangat kontradik kalau tiba-tiba ada Devil Fruit Nika dari dalam mana-mana 6 peti harta tu. Alright, seterusnya aku nak ajak discuss pula pasal Figarland Garling. So dengan kehadiran Saint Figarland Garling di God Valley, semakin hampirlah kita untuk mengetahui siapakah yang dimaksudkan oleh Whitebeard apabila Shanks bertandang ke Moby Dick dan Whitebeard mengatakan dalam chapter 434, "When I look at your face, it makes my scar ache. The scars I got from him." So maybe that person adalah Figarland Garling. Dan bila kita kaitkan Garling terlibat pertarungan dengan Whitebeard, maknanya di sini kita dah boleh confirmkan yang kekuatan Saint Figarland Garling ini selevel bahkan mungkin melebihi Yonko.
But aku tak adalah nak katakan yang Whitebeard kalah dalam pertarungan tu. Tapi based on apa yang kita bincangkan sekarang ini, mungkin pada masa itu Whitebeard maybe bukan hanya one on one dengan Garling, bahkan mungkin lebih daripada itu. Kerana kita kena ingat yang Garling adalah Holy Knight, dan dari apa yang sudah kita ketahui, Holy Knight masih ada beberapa lagi yang belum dimunculkan. Dan bukan itu sahaja, Garling juga adalah leader untuk Holy Knight. Dan maybe ada gangguan semasa pertarungan one on one berlaku antara Garling dan Whitebeard. Sebab itulah Whitebeard boleh dapat luka di tubuhnya itu. Kiranya masa tengah lawan tu adalah Holy Knight yang lain kacau pertarungan itu, sehingga kan Whitebeard akhirnya mempunyai luka tersebut. Contoh lain, kita boleh refer Marineford dululah. Kita dah lihat kalau siapa pun yang one on one dengan Whitebeard, memang mustahil untuk mencederakan Whitebeard, kecuali ada helah dan bantuan dari pihak lain lah. Cuma untuk Akainu tu aku tak sebut lah, sebab masa tu pun Whitebeard dah letih dah. Banyak dah Marine dan Shichibukai yang dihadap sebelum lawan dengan Akainu tu. Tambah masa tu pula ada Blackbeard yang memburukkan lagi keadaan. Dan masa tu Oyaji pun dia bukannya ada sangat nyawa dia masa tu kan. Itu dah hujung-hujung akhir nyawa dah. Tapi dari sini pun membuktikan pada kita yang memang mustahil seseorang itu nak lukakan Whitebeard apabila bertarung secara adil. But ni masih pendapat aku, and kalau betul sememangnya Garling one on one dengan Whitebeard dan mampu melukakan Whitebeard, jadi kita dah boleh katakan yang Garling ini mempunyai kekuatan yang sungguh dahsyat. Dan yang terakhir, apakah sebab Whitebeard akhirnya keluar dari Rock Pirate dan mencari haluan sendiri? For me, untuk ini aku ada nak kaitkan Xebec dengan Blackbeard sikit, di mana mungkin Xebec telah memperdayakan Whitebeard atau menipu Whitebeard seperti mana Blackbeard pernah memperdayakan Whitebeard dahulunya. Alah, dulu bukan main lagi, mengayu lagi kan Blackbeard nak join kru Whitebeard ni. Tapi bila dah join, dia sendiri yang khianat kapten dia. Dan mungkin ini terjadi pada Xebec dan Whitebeard, di mana pada awalnya Xebec hanya mengatakan yang dia mahu wujudkan pirate yang mampu membawa kebebasan kepada dunia, tapi sebaliknya yang terjadi di mana dia hanya tipu, kerana dialah yang nak jadi raja dari segala raja yang ada di dunia One Piece ini. Dan kenapa Xebec pilih Whitebeard? Ianya sudah tentu disebabkan kekuatan Whitebeard yang memang tak dinafikan antara yang terkuat pada zaman tersebut. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi